Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua murid. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid-murid sentiasa kekal sihat dan bersemangat untuk meneruskan sesi pembelajaran kita. Pada hari ini, sekali lagi murid-murid bersama dengan saya, Cikgu Armida Mohtar dari SMKP Future Methodist. Okey, kita akan belajar. Tajuk hari ini ialah berkaitan dengan sejarah SSM tingkatan 4, iaitu bab 7, usaha ke arah kemerdekaan. Okey, tajuk kita hari ini ialah tajuk 7.1, latar belakang idea negara merdeka. Okey, objektif pembelajarannya ialah murid dapat pertama, menerangkan latar belakang idea negara merdeka. Kedua, menyenaraikan pertubuhan yang mencetuskan idea negara merdeka di negara kita. Okey, dan yang ketiga ialah menyenaraikan kepentingan berorganisasi dalam perjuangan. Okey, kita lihat tajuk pertama iaitu latar belakang idea negara merdeka. Okey, kita lihat perkembangan politik antarabangsa dan serantau telah mempengaruhi gelombang politik di negara kita. Benih kesedaran politik yang tumbuh di serata tempat telah mencetuskan idea negara merdeka dalam kalangan parti-parti politik yang ada di tanah Melayu pada masa itu. Di antara parti yang banyak mencetuskan idea negara merdeka ialah Persatuan Melayu Muda, Parti Kebangsaan Melayu Malaya iaitu PKMM, Angkatan Pemuda Insaf iaitu API, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak iaitu PKMS, Pergerakan Pemuda Melayu PPM, United Malays National Organisation iaitu UMNO, Parti Kebangsaan Melayu Labuan, Malayan Indian Congress iaitu MIC, Hizbul Muslimin, Malayan Chinese Association iaitu MCA, Parti Islam Setanah Melayu iaitu PAS dan juga Independence of Malayan Party iaitu IMP. Okey, kita lihat apakah yang diperjuangkan oleh parti-parti ini ya. Okey, yang pertama ialah Kesatuan Melayu Muda iaitu KMM. Okey, KMM ini dipimpin oleh Ibrahim Haji Yaakob memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu melalui konsep Melayu Raya. Okay, idea ini merupakan penyatuan bangsa dan dunia Melayu berdasarkan aspek persamaan daerah, darah, kebudayaan dan bahasa yang menjadi satu rumpun yang sama, iaitu Melayu. Selepas KMM diharamkan, idea Melayu Raya terus diperjuangkan oleh Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung ataupun KRIS dan Parti Kebangsaan Melayu Malaya PKMN. Okay, jadi KMM ni dipimpin oleh Ibrahim Haji Yaakob. Okey, kemudian kita lihat seterusnya ialah Parti Kebangsaan Melayu Malaya iaitu PKMM. Okey, Parti Kebangsaan Melayu Malaya ini dipimpin oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Islahak Haji Muhammad dan Ahmad Mustamam. Okey, parti ini menetapkan matlamat politik untuk menanam semangat kebangsaan dan bekerjasama dengan kaum lain bagi membentuk perpaduan. Okay, jadi PKMM ni memperjuangkan kemerdekaan melalui konsep Melayu Raya. Okay, melalui slogan Merdeka, PKMM berhasrat mendaulatkan hak rakyat dalam politik, ekonomi, agama, sosial dan kebudayaan. Okay, jadi peneraja utama bagi Parti Kebangsaan Melayu Malaya ni ialah Dr. Burhanuddin Al-Helmi, okay, Islahak Haji Muhammad dan Ahmad Mustamam. Okay, kemudian kita lihat parti seterusnya iaitu Angkatan Pemuda Insaf ataupun dikenali sebagai API. Okay, Angkatan Pemuda Insaf ni dipimpin oleh Ahmad Mustamam. Okay, pertubuhan ini memperjuangkan idea negara merdeka yang menekankan pemerintahan demokrasi dan dasar ekonomi yang mengutamakan rakyat serta keadilan sosial. Okay, Risalah Testament Politik API diterbitkan pada bulan Disember 1946 dengan slogan Merdeka dengan Darah, menyeru perjuangan mencapai kemerdekaan bangsa dan tanah air dengan jalan terbuka secara lembut. Namun, perjuangan akan diteruskan melalui kekerasan jika terpaksa. Okay, jadi pendekatan dan imej radikal ini menyebabkan API diharamkan oleh British. Okay, disebabkan bersifat radikal dan juga ada unsur kekerasan, maka API telah diharamkan oleh British.
Okey, kita lihat parti yang seterusnya iaitu Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak ataupun PKMS. Okey, parti ini ataupun persatuan ini dipimpin oleh Datuk Patinggi Abang Haji Abdullah yang mempelopori gerakan menentang penyerahan Sarawak kepada British. Pertubuhan ini mahukan Sarawak menjadi negeri merdeka di bawah pemerintahan Raja Brooke. Dan juga pertubuhan ini ingin berkerajaan sendiri sebagaimana dijanjikan dalam Perlembagaan 1941 oleh Raja Brooke. Tetapi tidak sempat dilaksanakan kerana pada masa ini negara kita telah dikuasai oleh Jepun ya. Seterusnya Pergerakan Pemuda Melayu. PPM. Kontroversi penyerahan Sarawak kepada British telah melahirkan Pergerakan Pemuda Melayu di Sibu yang rela berkorban jiwa untuk mendapatkan kemerdekaan penuh Sarawak. Jawatan Merdeka dalam surat menyurat PPM menjelaskan bahawa gerakan PPM adalah untuk memerdekakan Sarawak. Anggota PPM menubuhkan Pakatan Sulit iaitu Rukun 13 yang nekat membunuh Gubernur, pegawai British dan Datuk Melayu yang menyokong penyerahan Sarawak. Penubuhan Rukun 13 ini membuktikan kebencian PPM terhadap kolonial. Kolonial ni ialah British lah ya. Kemudian kita lihat seterusnya parti UMNO iaitu United Malay National Organisation. Parti ini dipimpin oleh Datuk On Jaafar yang berusaha menyatukan orang Melayu untuk mempertahankan hak bangsa Melayu dan kedudukan Raja-Raja Melayu. Dengan slogan Hidup Melayu, UMNO berjuang menentang Melayu Union bagi memelihara status quo orang Melayu dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Status quo ni ialah hak istimewa orang Melayu. Jadi pada tahun 1951, slogan UMNO telah diubah kepada Merdeka untuk memperjuangkan kemerdekaan Tanah Melayu melalui perundingan. Kemudian kita lihat Parti Kebangsaan Melayu Labuan ataupun PKML. Perjuangan PKML untuk kemerdekaan Tanah Melayu mempengaruhi penubuhan Parti Kebangsaan Melayu Labuan. Perjuangan PKMM telah mempengaruhi penubuhan Parti Kebangsaan Melayu Labuan di Sabah. Jadi PKML ni dipimpin oleh Tengku Nordin dan Zakaria Gan menjalankan dasar tidak bekerjasama dengan penjajah dan menuntut Sabah dimerdekakan daripada British. Laungan Hidup Melayu Merdeka dalam penulisan surat Zakaria Gan kepada ahli PKML menekankan kesedaran kebangsaan untuk mereka. Kita lihat parti yang seterusnya iaitu Malayan Indian Congress ataupun kenali sebagai MIC. Yang diasaskan oleh John TV meletakkan objektif untuk bekerjasama dengan kaum lain dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan Tanah Melayu. MIC menegaskan bahawa kewarganegaraan yang tunggal kepada mereka yang menerima Tanah Melayu sebagai tanah air dan sedia melafazkan tak setia kepada Tanah Melayu. Kemudian seterusnya Hizbul Muslimin. Kalau kita lihat Hizbul Muslimin ni adalah parti yang diterajui oleh ulama berpengaruh seperti Abu Bakar Abakir, Syekh Fadlullah Suhaimi dan Syekh Abdullah Fahim. Perhimpunan MATA iaitu Majlis Agama Islam Tertinggi telah melahirkan Hizbul Muslimin dengan matlamat mencapai kemerdekaan sebagai negara Islam. Jadi British tidak senang dengan asas perjuangan Hizbul Muslimin telah mengharamkan pertubuhan tersebut. Sebabnya mereka memperjuangkan sebuah negara Islam, jadi British tak senang, jadi telah diharamkan Hizbul Muslimin. Kemudian kita lihat terusnya ialah Parti Malayan Chinese Association ataupun MCA. Yang dipimpin oleh Tan Cheng Lock menegaskan bahawa MCA mempunyai tugas untuk menjadikan Tanah Melayu yang berbilang kaum sebuah negara yang berdemokrasi penuh.
Bagi menjayakan matlamat tersebut, MCA berusaha menyatukan masyarakat Cina dan bekerjasama dengan semua kaum di Tanah Melayu dalam keadaan harmoni untuk kemerdekaan Tanah Melayu. Okey, parti seterusnya ialah Parti Islam Setanah Melayu. Okey, idea negara Islam telah diteruskan melalui penubuhan Parti Islam Setanah Melayu iaitu PAS. Okey, Dr. Burhanuddin Al-Helmi merupakan yang di-Pertua PAS menegaskan bahawa PAS bercita-cita membina satu negara dan satu bangsa yang teguh dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi yang tunggal. Okay, jadi kemerdekaan bagi PAS ialah Tanah Melayu merdeka dengan menjalankan hukum Islam. Okay, dan parti yang terakhir ialah kita lihat Parti Independence of Malayan Party ataupun singkatannya ialah IMP. Okay, parti ini diasaskan oleh Datuk Onn Jaafar bagi melaksanakan idea Tanah Melayu untuk Malayan. Selepas tahun 1949, pemikiran politik Datuk Onn Jaafar terarah kepada perpaduan kebangsaan. Bagi Datuk Onn Jaafar, tuntutan kemerdekaan tidak boleh dibuat tanpa kerjasama kaum lain yang diterima menjadi rakyat Tanah Melayu. Iaitu, beliau mahu orang Melayu menjadi pemimpin kepada orang bukan Melayu yang turut mempunyai hak dalam politik dan ekonomi. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya, secara keseluruhannya, idea negara merdeka ni tercetus secara menyeluruh dalam kalangan penduduk di negara kita yang meliputi pelbagai ideologi terhadap keinginan bebas daripada kolonial British. Jadi asasnya mereka nak bebas daripada penjajahan British. Maksudnya menuntut kemerdekaan lah. Walaupun wujud kepelbagaian idea negara merdeka, semuanya menjurus ke arah matlamat yang sama iaitu mempertahankan kedaulatan negara. Okey, itu sahaja untuk tajuk kita hari ini. Okey, cikgu harap anda boleh menjawab soalan-soalan yang cikgu kemukakan di sini. Okey, kita lihat soalan pertama. Okey, rajah di bawah menunjukkan pertubuhan di Tanah Melayu antara tahun 1930-an hingga 1940-an. Okey, Kesatuan Melayu Muda, Parti Kebangsaan Melayu Malaya, United Malays National Organisation. Okey, namakan tokoh yang terlibat dan memimpin pertubuhan-pertubuhan di atas. Okey, anda namakan pengasas bagi pertubuhan tersebut. Ya, berikan pengasas ni tiga nama pengasas pertubuhan tersebut. Okey, B. Mengapakah pertubuhan-pertubuhan tersebut diwujudkan pada zaman sebelum kemerdekaan? Okey, jadi apa maksud soalan ni? Okey, maksudnya kenapa pertubuhan ini diwujudkan pada zaman sebelum kemerdekaan? Apakah asas perjuangan pertubuhan tersebut? Okey, apa idea kemerdekaan yang dikemukakan dalam pertubuhan tersebut? Okey. Terusnya kita lihat soalan yang ketiga. Andaikan anda hidup pada tahun 1940-an atau 1950-an, terangkan sebab-sebab anda menyertai mana-mana pertubuhan yang wujud pada tahun tersebut. Okay, ini adalah soalan kebat memperuntukkan markah sebanyak 4. Okay, jadi anda terangkan sebab anda menyertai mana-mana pertubuhan tersebut. Kenapa? Apa pentingnya pertubuhan tersebut? Okay, pada tahun 1940-an atau 1950-an. Maksudnya sebelum kita merdeka. Okay, kenapa? Okay, jadi saya harap anda dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Okay, itu sahaja kelas untuk hari ini. Sekian, terima kasih.